La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah dan kurnianya kita masih lagi diberi kesempatan, diberi kesihatan, diberi lapangnya masa untuk kita terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semuanya sihat-sihat belaka, duduk di rumah, stay safe, stay at home, kita akan berjaya. Para penonton, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Anda bersama dengan saya, Da'i Aiman. Hari ini kita dalam Tanyalah Ustaz, kita nak membincangkan satu topik yang cukup menarik. Rasa seronok je kita nak melabur dalam satu pelaburan ni. Makna tidaknya, yang menawarkan pelaburan ni di kalangan ustaz-ustaz, yang menawarkan pelaburan ni di kalangan orang-orang ternama. Takkan mereka nak tipu kot? Okey, jadi mesti kita biasa kan terdengar tentang isu-isu seperti ini. Tapi bagaimana kita nak atasi perkara ini? Kita bawakan kepada anda guru kita Al-Fadil Ustaz Zul Ramli Razali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah, Ustaz nampak aja tersenyum ni tadi, macam pernah kena je Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz apa khabar, sihat Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi kita nak update sedikit Ustaz perkembangan status terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 15/8/2021. Kes baharu 20,546 dan alhamdulillah kes sembuh baru 16,945 dan duka cita kes kematian baru 282. Mungkin ada nasihat daripada Ustaz untuk kita semua untuk kekal SOP ni Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Saya kira syukur tadi, Alhamdulillah tu sebab syukur kita Allah bagi nikmat lebih banyak daripada ujian. Tapi Allah minta kita pintar dalam menghadapi ujian. Patuh melakukan ikhtiar yang terbaik supaya kita keluar dan lepas daripada mihnah dan ujian ini, insya-Allah. Masya-Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat keluar daripada belenggu ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Isu panas. Kita sebut scammer Ustaz. Scammer ini dah berleluasa. Tak kira siapa pun, tak kira hebat bagaimanapun, mereka cukup licik untuk menembusi mangsa-mangsa mereka. Sebelum kita nak ulas berkaitan dengan isu scammer ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan, scammer ni kalau kita nak mudah faham, penipu, orang yang menipu. Jadi hari ini kita dalam topik akhlak, kita nak membincangkan tentang penipu ini. Mungkin Ustaz boleh ceritakan secara gambaran kasar, gambaran umum berkaitan dengan tipu dalam Islam Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Da'i Aiman dan rakan penonton yang bersama dengan kita. Izinkan saya mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awuz terlebih dahulu, minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita mohon keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana Allah jadikan kita hari ini nak duduk dalam khalaqah ilmu. Tadi Da'i Aiman katakan bahawa kita ingin mengamalkan satu akhlak, sebab akhlak ni satu benda yang sangat disukai oleh Allah. Nabi sebutkan tak ada satu benda yang Allah akan letak untuk kita di hari pembalasan nanti yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Ma min syai'in athqalu yudha'u fi mizanil abd yaumal qiyamah
yang lebih daripada husnul khuluq. Dan salah satu daripada husnul khuluq itu adalah as-sidq. Ya, ini kita sesuatu yang benar. Dan lawan kepada benar adalah daripada sudut lawan dia adalah penipuan, ya. Jadi yang kita nak fokus hari ini dari Aiman ialah kesedaran terhadap satu bentuk penipuan, terutamanya di akhir zaman yang kita katakan sebagai scammers tadi, ialah penipuan di alam cyber. Ya, penipuan di alam cyber. Jadi kalau kita nampak tajuk umum itu tentang penipuan, sebab ijma' ulama sama ada Quran, hadis, ya, ulama menyatakan bahawa semuanya bersetuju bahawa di antara dosa besar adalah penipuan, ya. Dan sebab itulah cabang-cabang penipuan itu sangat banyak. Kita tengok Nabi SAW melarang kita iyyakum wal kadhib, ya. Kata Nabi SAW, hindarkanlah daripada dusta, kerana dusta itu membawa kepada kerosakan dan kerosakan itu membawa pada neraka. Nabi sebut dalam hadis yang lain, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Nabi kata, jauhkanlah kamu daripada bersangka-sangka, kerana bersangka-sangka itu adalah pendustaan yang paling dusta. Pendustaan yang paling dusta. Paling dusta. Jadi banyak sangat benda yang kita, tapi hari ini kita nak fokus insya-Allah, dan saya rasa syukur Datuk Aiman sebab tanyalah Ustaz, kita ambil kesedaran ini sebab kita yakin antara mangsa, sebab tadi Datuk Aiman dah angkat ada mangsa rupanya, ya. Dan kebanyakan mangsanya adalah orang-orang baik. Siapa yang baik? Ialah orang pagi-pagi tengok tanyalah Ustaz. Ini adalah sasaran. Jadi orang yang tengok tanyalah Ustaz adalah sasaran para scammers ini untuk menipu. Dan sebab itulah kita bercakap kepada hadirin-hadirat yang bersama dengan kita, supaya kita dapat memahami apa yang dikatakan scammers ini. Sebab rupanya kita dapati bahawa yang menjadi mangsa ini bukanlah orang tak terpelajar, tetapi orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang matang, hatta orang yang berpengaruh, tetapi pemangsa, ya, mempunyai taktik yang sangat licik. Dan sebab itu kita harap perbincangan kita ini kena pada sasaran, supaya nanti di hujung kita semua berawas daripada menjadi mangsa kepada para scammers. Bila kita sebut tentang menipu ni, dia satu kejahatan yang awal-awal dah ada dah. Iaitu Nabi Adam alaihissalam pun dah ditipu oleh iblis sekalipun, Ustaz, ya. Makanlah buah ni, tak apa, tak ada masalah pun. Rupanya kena scam juga dengan iblis, Ustaz, ya. Jadi cuma berbezanya adalah kaedah menipu tu sendiri, Ustaz. Berbezanya. Sekarang ni kaedah lebih canggih lah, menggunakan gambar selebriti. Bila sebut tentang gambar Ustaz selebriti ni, guys, sahabat kita ada nak tanya satu soalan, Ustaz. Tapi kita berehat sekejap lah. Para penonton nak tahu apa soalannya, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam topik perbincangan kita, penipu. Dalam topik akhlak kita pada hari ini. Tadi Ustaz Zul ada sebutkan satu perkara. Biasanya kalau diletakkan gambar tersebut, mestilah orang yang berpengaruh, orang yang terkenal. Nak tambah sedap lagi adalah letak gambar Ustaz je. Confirm orang percaya. Tapi Ustaz, inilah situasi yang berlaku. Tapi sekarang Ustaz, kita nak bersama dengan seorang pengacara terkenal. Siapa tak kenal? Ni kita sebut ayahanda kita, iaitu Tuan Haji Mak Nor. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam, Dan Aiman. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama dengan kita pada pagi ini. Topik yang cukup panas, Tuan Haji. Tuan Haji sebagai pengacara terkenal, siapa tak kenal Tuan Haji, lebih 20 tahun di TV3 ini, terdengar suara Tuan Haji sehingga ke sekarang. Namun begitu, ada di kalangan mereka ni cuba mengambil kesempatan menggunakan gambar Tuan Haji sendiri untuk diniagakan
Mungkin Tuan Haji boleh cerita sikit pengalaman digunakan gambar Tuan Haji sini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aiman dan juga sahabat kita iaitu Ustaz Azul di studio. Ya, seperti yang Dr. Aiman katakan tadi, memang hari ini skamer ini bergerak dengan pelbagai cara dan kaedah, dan zaman makin canggih dan cara mereka bergerak untuk melakukan penipuan juga itu canggih. Pada pengalaman saya lah, berdasarkan apa yang pengalaman yang saya lalui, saya ingat lagi pada itu, masa itu dalam bulan Jun tahun ini, waktu itu petang, lebih kurang dalam pukul 3.40 petang, saya terima satu WhatsApp daripada sahabat saya, dan di dalam WhatsApp tersebut dia beritahu kepada saya bahawa ada gambar saya dan juga gambar beberapa para asatizah yang lain dari rancangan halakah telah pun digunakan untuk pelaburan, skim pelaburan. Dan apabila saya perhati dan saya teliti bahawa ini merupakan satu penipuan, dan bahawa saya dan juga semua sahabat-sahabat saya, para asatizah dari program halakah itu sebenarnya tidak terbabitkan langsung, tidak tahu nahu tentang perkara itu. Jadi memang kita terkejutlah, dan kalau kita lihat daripada gambar tersebut, bermakna penonton ataupun juga para yang membacanya, yang melihatnya akan mudah terpengaruh. Seperti yang Dai Aman kata tadi, apabila digunakan gambar-gambar selebriti ataupun para asatizah kita ini. Yang ditaruhkan itu adalah kepercayaan pada diri pemilik gambar tersebut, Ustaz. Jadi kita nak tahu daripada Tuan Haji Makno, sebagai orang yang menjadi mangsa, apa tindakan yang sewajarnya Tuan Haji Makno lakukan untuk mengatasi isu ini? Ya, pada hari yang sama juga saya telah pun membuat laporan polis di para polisi yang berkaitan dengan tempat saya, dan kes ini telah pun disiasat oleh anggota polis, kemudian diambil tindakan yang selanjutnya lah bagi pihak mereka. Dan saya rasa yang paling penting adalah bagaimana sesiapa sahaja yang dipergunakan oleh skamer ini, pertama harus buat laporan polis. Ini penting untuk kita melindungi bahawa ini juga merupakan satu penafian bahawa kita merupakan individu yang tidak terbabit langsung dengan skamer tersebut, tidak terbabit dengan penipuan tersebut. Jadi saya juga berharaplah kepada para penonton yang ada terkena daripada mangsa penipuan ini, mereka perlu membuat laporan polis, ataupun juga para asatizah yang gambar mereka telah pun digunakan, dan apabila mereka lihat, mereka harus membuat laporan polis untuk melindungi kepercayaan masyarakat kepada mereka. Maksudnya kita perlu serahkan kepada orang yang berautoriti untuk mengambil tindakan terhadap perbuatan ini. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Makno atas nasihat yang diberikan. Dan insya-Allah para penonton, kita pegang nasihat Tuan Haji Makno ini sebagai satu guideline sebelum kita tertipu. Baik, para penonton, kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Makno. Ada rezeki kita jumpa lagi Tuan Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, bila kita lihat akan situasi yang berlaku kepada Tuan Haji Makno dan juga para asatizah, gambar poster halakah ya digunakan untuk skim pelaburan saham. Allahu Akbar. Terkejut juga kita kan. Kalau kita sebagai orang penonton, pasti kita pun akan ini best ni. Ustaz yang tawarkan, mesti kita nak join. Jadi mungkin Ustaz, kita nak raikan satu soalan penonton kita yang ada kaitannya dengan isu ini. Kita nak raikan soalan dari Mas Ripah Nur Jamain. Soalan di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, serta semua kru, tanyalah Ustaz, mengapa skamer sering melibatkan para pendakwah dalam merancang penipuan yang mereka lakukan? Adakah mangsa akan mudah terperangkap dan terpedaya jika melibatkan nama-nama pendakwah ataupun artis yang terkenal? Yang kedua, siapakah golongan yang sering menjadi mangsa penipuan skamer, dan apakah tindakan yang harus kita lakukan sekiranya ada ahli keluarga kita yang terlibat menjadi mangsa penipuan skamer? Dan yang ketiga,
Apakah kesan sekiranya mangsa dipaksa mengikut kehendak skema dengan memberikan maklumat apabila diminta? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ambil sampai 3 soalan dibaginya Ustaz ya. Tapi soalannya cukup hebat, soalannya cukup penting untuk kita bincangkan pada hari ini. Kenapa pendakwa tak letak muka Pak Gad ke? Okey, silakan Ustaz. Okey, baik. Daya Aman, terima kasih kepada Puan Masrifah. Ya, saya terlebih dahulu nak ucapkan rasa bangga dengan tindakan daripada Tuan Haji Ahmad Noor Sulaiman sebentar tadi, Daya Aman, ya. Kerana bersifat mengambil tindakan yang kita katakan proaktif, ya, dan rasa bertanggungjawab untuk tadi Tuan Haji Ahmad Noor katakan bahawa terus buat satu laporan polis ataupun report polis, ya, dan kerana kita tahu bahawa kita kena memainkan peranan. Cuba bayang katalah, ya, tanyalah Ustaz dengan perancangan, dengan ada penerbit, dengan ada prop, dengan ada modal, dengan ada semua kru-kru yang ada ni untuk supaya dapat nak jayakan. Tetapi dia orang kidnap. Tanyalah Ustaz, letak, kemudian jual dia punya pelaburan. Ya, begitu ada juga yang tadi Tuan Haji Ahmad Noor Sulaiman katakan tentang halaqah tu sendiri. Betapa punya banyak dia punya pelaburan yang dia buat untuk menyampaikan ajaran Islam kat situ, tetapi dia orang kidnap. Okey, jadi apa yang saya lihat ialah apabila kita katakan skema ini, adakah mangsa akan mudah terperangkap? Sebab itulah sebenarnya kita di Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara memang lihat ini sesuatu yang serius, sebab terutamanya apabila pandemik, wabak, dia akan beri kesan kepada ekonomi. Dan bila ekonomi terjejas, beberapa perkara berlaku, ya, antaranya adalah kesan ekonomi. Jadi bila kesan ekonomi, dia akan melahirkan banyak penjenayah yang mungkin baru dulu. Apatah lagi kalau dulu dia dah ada, dia akan lebih lagi mengakar dia punya proses dia. Baik, kerana itu kita sedar tentang perkara ini, dan mereka antara yang sangat mereka gunakan sekarang ni adalah menggunakan nama agama. Ya, mereka percaya bahawa kalau mereka menjual dengan biasa penipuan, maka tak ada orang nak percaya. Jadi bila mereka letak nama agama, mereka letakkan sijil halal, diletakkan pada figure-figure di situ, maka sebenarnya adalah untuk mengaburi, ya, mata mangsa. Mengaburi mata mangsa. Itu yang dia nak. Pertama sekali adalah terkabur. Sebab scammers ni dia macam magician juga. Pertama sekali kita sampai sudah macam mana dia buat, dah lah kena tipu. Magician okey je lah, kita tengok, kita rasa kagum dan kemudian tepuk tangan, ya. Lepas tu dia tepuk tangan sebab kita kena tipu. Jadi tu yang saya kira memang mereka akan ambil agama, kemudian rancangan agama, orang agama untuk mereka dapati. Sebab orang yang mudah kena scam ni ialah orang-orang baik nombor satu. Tu nombor satu. Saya dah kata tadi, ya. Orang baik, dia tahu takkanlah orang nak tipu dia, kan. Orang baik takkanlah dia kata ada orang macam ni, ya, berjanjikan macam ni duit, takkanlah tak betul, ya. Jadi dan kita percaya hari ini, pagi ni, ialah orang baiknya siapa? Penonton tanya Ustaz. Allahu Akbar. Sebab tu kita nak kejutkan betul-betul bahawa kita ni sebenarnya di bawah, ditengok, diperhatikan oleh scammers ni untuk mereka mengambil ruang peluang, ya. Jadi siapakah golongan yang menjadi mangsa penipuan scammer? Yang kita katakan mangsa tadi, bila kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh pihak polis, bukan orang kampung yang mungkin tak tahu tentang internet, tetapi rupanya mereka menggunakan kebijaksanaan mereka setelah mereka mengaburi mata tadi, kemudian mereka tahu memainkan emosi dan mereka belajar mungkin tentang kemanusiaan, tahu di mana ayat-ayat yang boleh memerangkap. Sebab tu saya andaikan hidup ni dia sama macam kita duduk di savana atau di safari, yang di sana adanya pemangsa, adanya yang mangsa, adanya rimau, singa, dan adanya mungkin rusa, ya. Jadi sentiasa dia fikir, dan biasanya kat mana? Kepada rusa yang ada titik kelemahan. So hari ini yang kita nak bincang ni adalah supaya para penonton tanyalah Ustaz, kita semua dapat menghilangkan titik kelemahan. Sebab rusa, walaupun dia tak ada taring, ya, dia tak ada apa, dia tak ada, rusa tak ada taring, tak ada kuku tajam, tapi bila duduk ramai-ramai, ya, automatik tiba-tiba singa rasa tak selamat juga. Maknanya peluang itu kurang. Jadi sebab tu kita berbincang pada pagi ini supaya kita semua menjadi kurang titik kelemahan pada mangsa tadi, ya.
Dan yang kedua Ustaz berkaitan dengan siapakah golongan yang menjadi mangsa penipuan ni Ustaz? Okey, saya kira golongan mangsa tadi saya dah jawabkan tadi, semua orang yang kita tengok. Dan yang ketiga saya kira dia apakah kesan memberi maklumat. Apakah kesan sekiranya mangsa dipaksa? Sebenarnya mangsa tak pernah dipaksa, tetapi kelicikan teknik yang mereka gunakan menjadikan seorang itu terpaksa untuk dia labur, dia terpaksa berikan account number, terpaksa bagi TAC number dan segala macam. Jadi sebenarnya tak pernah ada paksaan, tetapi dia psycho kita, menyebabkan akhirnya kita rasa terpaksa bagi. Jadi sebab itulah sebagai mangsa, ya, sebagai kita ni berpotensi menjadi mangsa, maka sebab itu kita harap nanti insya-Allah, ya, Tuan Haji Mano tadi dah sebutkan salah satu yang penting adalah kesedaran daripada kita semua, ya. Kita nak bina kesedaran, sebab ramai di kalangan kita tak apa tu berlaku kat orang lain, tak akan berlaku pada aku. Jadi kita kena sedar, kita juga pada bila masa di safari ini rupanya kita tak sedar kita diperhati oleh singa-singa dan rimau yang berada di balik di balik-balik apa tadi, semak samun tadi, pokok-pokok kan. Kita duk makan relax je kan. Jadi sebab tu jaga-jaga dan hati-hati. Apatah lagi, ya, sebab mangsa akan pergi kepada satu orang baik. Yang kedua, orang yang berduit. Kan yang tanyalah ustaz ni semua orang yang berduit. Amin ya Allah. Ya. Jadi mereka-mereka yang berduit tak kira apa pun, maka dia tak kira lah RM10 pun dia ambil. Tapi kalau dia ambil RM10 daripada 10,000 orang, tak tahu berapa banyak dah dicuri dalam sehari kan. Betul juga tu. Itulah dia. Sebab itu kita jangan jadi mangsa. Itu kesedaran yang perlu kita ada, insya-Allah. Maknanya kita nak sedarkan diri saya sendiri Ustaz, dan juga para penonton. Jangan bagi tahu dekat skamer tau. Kita dah tahu dah taktik-taktik skamer ni. Jangan bagi tahu. Yang penting kita tidak lagi ditipu. Baik, Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Boleh kita raikan Ustaz? Okey, kita bersama dengan Haji Omar. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemanggil talian ni bukan skamer Tuan Haji Omar. Okey, betul. Saya risau, saya takut skamer tadi. Okey, silakan Tuan Haji. Walaupun saya bukan di sini hari ini, saya berada di ibu negara sekarang ni. Masya Allah. Soalan saya begini, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya begini, ni Ustaz ni orang kampung saya ni. Jadi saya juga pernah terlibat dalam scammer ini. Apabila scammer ini menghubungi saya, mengatakan saya terlibat dengan pengubahan wang haram daripada IPD Tawau, yang dikatakan, sedangkan saya tak pernah pun kenal seorang anggota kofrat dan sebagainya, ahli kofrat ini. Jadi soalan saya, Ustaz, dia menggunakan pegawai polis untuk meyakinkan mangsa dia. Jadi apabila mangsa itu, kalau kita tak percaya pun, memang ini menggunakan talian telefon IPD juga, bukannya daripada rumah ataupun telefon bimbit, tidak. Jadi mereka menggunakan nombor telefon IPD. Jadi kalau kita tak percaya pun, rasanya sukarlah tak percaya kerana ini nampak betul, seolah-olah betul. Jadi apabila mereka minta dan mereka hubungi kita, mereka minta kita membayar benda itu, dan mereka minta untuk kosongkan akaun kita yang ada. Ini dia punya modus operandi mereka ini, untuk mengosongkan akaun duit kita yang ada itu, dikosongkan kerana ini terlibat dalam pengubahan wang haram ini. Jadi soalan saya, Ustaz, kita ni manusia biasa, kadang-kadang kita juga mudah terpengaruh. Jadi bagaimanalah kalau kita dalam Islam ni, kita ni sesama Islam, dia pun orang Islam, nama pun sama macam nama saya juga. Jadi sanggup menipu macam ni. Jadi apakah sudut pandangan Ustaz dan Islam sendiri apabila mereka ini menipu dengan cara begini, Ustaz? Bukan sikit yang terlibat, dah ramai, dah berpuluh ribu, puluhan juta dah pun dia dapat. Jadi apakah pandangan Islam dan Ustaz sendirilah apabila manusia yang seagama dengan kita, sebangsa dengan kita, sanggup menipu dengan cara begini, Ustaz? Itu soalan saya, Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Balai Polis, Tuan Haji Omar bersedia. Selepas ini kita akan ke rumah dan kita akan bawa Tuan Haji Omar ke Balai, ya. Okey, kadang-kadang suara dia orang kata suspend juga, Ustaz. Okey, dan kita akan jawab soalan ini selepas ini. Kita berehat seketika para penonton, jangan ke mana-mana. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ini bukan scam, ini betul-betul ni dalam siaran secara langsung di Tanyalah Ustaz. Okey, baik para penonton. Tadi soalan Haji Omar dia ada tanya berkaitan dengan ada orang yang menyamar jadi pegawai polis kan. Alamak, benda ni pun nak main-main juga. Sehingga disuruh untuk kosongkan akaun dan transfer ke akaun dia kot ya. Yeah. Jadi apa pandangan Ustaz dalam Islam, bagaimana penipuan seperti ini dapat diatasi Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Tuan Haji Omar ya. Betul apa yang kita sangka kan. Tengok orang yang, sebab tu Haji Omar ni adalah istiqamah dengan Tanyalah Ustaz, dan dia juga menjadi mangsa. Betul Ustaz. Jadi nak sedarkan semua penonton yang lain bahawa aku juga mungkin menjadi mangsa. Itu lebih baik pada kita, baru insya-Allah kita mengecikkan ruang peluang si pemangsa untuk merosakkan kita ya. Kalau Tuan Haji Omar tanya tentang agama, tentulah kita kata si penipu ini kita tak tahu nak kategorikan macam mana orangnya. Kerana apa? Dalam Islam al-aslu fil mali hurmah. Ya, harta tu, duit tu mulanya adalah haram. Itu hukum asal bagi duit. Hukum asal dia siap-siap dia letak haram dulu. Kecuali kita ada jalan halal mendapatnya baru jadi halal. Tapi kalau dapatnya melalui penipuan, maka dia tetap akan kekal menjadi haram untuk si pemangsa atau scammers tersebut. Baik, itu soal dia. Kita nak dia orang pun tak tengok Tanyalah Ustaz. Itu masalah dia. Kalau mereka tengok Tanyalah Ustaz, pagi tadi dah baca Yasin, dah baca doa, saya yakin insya-Allah tersentuh hati dia, tak naklah insya-Allah menipu orang lain. Baik, dalam konteks Tuan Haji Omar tadi ya, di samping agama Islam dan kita nak sedarkan kita ni supaya tak menjadi mangsa, betul, mereka akan pertama sekali mengaburi untuk meyakinkan, itu satu. Dan kemudian mengaburi untuk menakutkan. Jadi sebab tu taktik menakutkan tu yang dipakai polis, SPRM, apa lagi ya, badan-badan yang berautoriti untuk mereka meyakinkan bahawa mereka adalah benar. Dan sebab itulah saya kira kalau kita sedar dalam kepala kita pada ketika panggilan tersebut mesti dah ada ini kemungkinan scammer. Ya, jangan kita terus 100% percaya ya, 100 percaya. Sebab itu dalam Islam sendiri pun kalau soal berita ya, bila sampai saja berita, apa takrifan berita? Imma sahih wa imma kadzib. Kan? Sama ada dia betul ataupun dia, sama ada dia apa? Betul. Dia letak imma sahih, sama ada betul ataupun dia dusta. Baik. Dan apatah lagi kita tahu kalau polis ya, kalau Tuan Haji Umar sebut untuk rakan-rakan kita semua sedar tentang penipuan ini akan juga terus berlaku, bahawa pihak polis tak melakukan apa cara yang dibuat oleh mana-mana scammers melalui telefon menyatakan begian-begian, tidak akan pernah berlaku dalam gerak kerja cara polis. Dia akan menggunakan talian telefon untuk seseorang ya. Dia akan pergi, dia ada pegawai, dia akan jumpa kita dan dia akan pergi ke tempat balai polis yang sepatutnya. Ya. Jadi kalau bukan cara tersebut, melalui talian telefon, melalui email, tahulah bahawa itu adalah scammers. Dan apatah lagi PDRM sendiri telah menyediakan, saya makan nombor telefon ya, kemudian termasuk account bank yang kita boleh PDRM sediakan. Maknanya kita boleh double check terus number ni, dan biasanya kalau kita klik saja dia akan keluar scammers. Maknanya dengan otomatis kita tahu dah. Jadi semudahnya adalah apabila saja panggilan telefon yang nak menakutkan kita tak kenal atau yang menyukakan kita sebab tawarannya sangat mengujakan, kedua-dua ini cek number tersebut ya. Dalam apps biasa pun ada Truecaller. Truecaller itu pun kita boleh cek melalui apps tersebut. Jadi insya-Allah saya yakin dia bila kita sedar dan kemudian berawas dan kemudian bersedia ya Tuan Haji Omar, bila kita sedar, rakan-rakan yang lain kita berawas dan kita bersedia, apa yang sedang berlaku pada ketika ini, kita sedang menyempitkan ruang titik kelemahan pada sesuatu mangsa. Bila satu tawaran yang luar biasa hebat, tawaran hebat ataupun satu tawaran yang menakutkan kita, hati-hati, anda bakal ditipu. Jadi kita nak tanya seorang pemanggil kita ni Ustaz, katanya ada pengalaman. Assalamualaikum Kak Yat.
Waalaikumsalam Da'i. Kak Yat pernah kena ke Kak Yat? Pernah kena Kak Da'i. Dalam cerdik-cerdik kita pun kena juga. Kena juga. Alah, hai Kak Yat. Macam mana tu? Cerita sikit. Itulah Da'i, nasib baik Kak Yat ni walaupun orang main tak adalah popular macam Da'i dengan Ustaz pun terkena juga. Oh ya? Boleh kongsikan sikit Kak Yat? Okey, pengalamannya macam ni, orang tu call, betul lah kata Ustaz tadi, kita ni baik sangat. Bila orang tu call, lepas tu Kak Yat angkat, dia kata dia nak duit sikit sebab ada mak dia masuk hospital. Alamak. Lepas tu Kak Yat ni percaya, Kak Yat pun bank in lah sebab kita kesian dia tunjuk gambar. Kita bank in 100. Lepas tu dia hantar gambar lagi, dia kata mak dia dah meninggal, nak beli kain kapan tak ada duit. Kak Yat bank in lagi 200. So 300. Hidup balik? Lepas tu lepas tu dia hantar gambar. Kak Yat pun tunjuklah dengan anak. Anak kata, Umi, benda ni boleh tipu, Umi. Boleh ambil dari Google gambar tu. Lepas tu boleh Kak Yat dah tanya dengan Ustaz. Okey. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Kak Yat. Kak Yat nak tanya, adakah kita mendapat pahala sekiranya kita halalkan saja duit yang kita bagi tu? Kita bersangka baik dengan dia, dan tipu tu dia dengan Tuhan. Dan adakah sekiranya dia diambil tindakan, adakah dia pun terlepas dari balasan di akhirat besok? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Betul. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yat. Memang betul Ustaz cakap tadi Ustaz. Penonton kita, pendengar kita ni memang semua baik-baik Ustaz. Dah kena scam pun fikir nak halalkan duit tersebut Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, itulah ciri baik yang menyebabkan mereka akan mengambil kesempatan. Yang ni salah satu cabang lain mana ya, penipuan yang meyakinkan dalam bentuk simpati. Kalau Tuan Haji Omar tadi digertak takut kan. Gertak takut. Yang ni simpati, bagi tahu anak dah 3 hari tak makan, susu tak ada, takkan saya nak masuk dalam apa viral mencuri susu lepas tu, dan macam-macam lah ya. Baik, mungkin soalan daripada Kak Yat tadi sebentar tadi adalah kalau kita adakah kita dianggap berpahala? Baik, sebenar-benarnya memang apabila kita keluar saja untuk sesuatu yang baik, yang kita tak tahu ke mana dia pergi, maka dia tetap mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah dikira Ustaz ya? Dah dikira. Alhamdulillah. Dan mungkin panduan untuk sebab orang baik-baik macam Kak Yat dan semua penonton tanya Ustaz ni, dia rasa macam bersalah ya. Kita pun rasa bersalah bila orang datang WhatsApp berulang-ulang kali, dia susah, ayah dia bergian hantar gambar dan segala macam. Dan kalau kita rasa bersalah ya, kita rasa bersalah macam aku tak bagi ni. Baik, cara yang terbaik cari masjid ya. Berapa jumlah tadi letak kat masjid. InsyaAllah. Jadi kita tak ada kemudian hari sebab kita bila kita bercerita dengan orang, maksudnya kita menunjukkan kita tak puas hati dengan apa yang penipuan yang berlaku kat kita. Kita takut bila hati kita cacat, dia mencacatkan juga kualiti pahala kita tadi. Pahalanya ada insyaAllah. Dah dikira dah? Dah dikira. Tapi kita tak puas hati ni sebab memang terkilan. Sebab kenapalah aku ni macam orang kata bodoh sangat sampai kena tipu contohnya. Jadi kalau kita tak nak benda tu berlaku, terbaik bila kita nak buang rasa bersalah tu, kita pergi. Ataupun ada saudara mara kita yang kita tahu ya, kita ramai sepupu, saudara jiran kita yang susah, bagi kat mereka insyaAllah. Tapi satu idea yang cukup baik Ustaz, kalau dia berada jauh, saya duduk di Sabah ni, contoh minta maaf orang Sabah marahlah kat saya. Okey, maknanya kita boleh call masjid berdekatan Ustaz Boleh. maknanya call masjid yang berdekatan dengan rumah dia. Apa masjid berdekatan? Kita search, mungkin kita boleh call pihak masjid dan kita beri kepada masjid, dan masjid akan menyalurkan bantuan kepada orang tersebut Ustaz. Bagus Ustaz idea macam tu. Dan perkara tersebut tiba-tiba Ustaz sekali tu saya cuba call lah kan. Dia kata yang ni memang regular. Memang regular. Memang siap-siap muka dia je yang ambil beras. Ada juga jadi macam tu. Baik Ustaz, jadi kita lihat tentang keadaan ini Ustaz. Ada satu isu yang mana kita melihat akan sentimen sentimen kesian, simpati dan menyebabkan rasa sebersalah dalam diri seorang manusia ni lah Ustaz. Jadi kita nak cuba meraihkan satu soalan dari sahabat kita ni Ustaz. Daripada Pak Su, daripada Laila Dila Rosa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semoga sihat-sihat hendaknya. Saya ingin mohon pandangan Ustaz, cara bagaimana untuk seorang itu mengelak atau menghindarkan diri dari menjadi mangsa penipuan secara atas talian
agar tidak ditipu, serta apakah punca utama yang menyebabkan seseorang itu mudah menjadi mangsa penipuan. Apatah lagi di zaman sekarang, mereka ini bijak menggunakan dan berselindung di sebalik nama-nama pendakwah, malah meletakkan pula gambar pendakwah di poster-poster mereka, di mana mungkin ada yang percaya bulat-bulat dan tertipu dengan helah bijak mereka ini. Mohon Ustaz kongsikan ilmu dan nasihat. Jazakallahu khairan kathira. Kita akan jawab soalan selepas ini, boleh Ustaz? Okey, terima kasih kepada penonton kita kerana mengajukan soalan. Para penonton nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana. Selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Hari ini kita membincangkan tentang penipu dalam topik akhlak kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Zul Ramli. Okey Ustaz, tadi kita dah bincang macam mana taktik mereka, golongan mana yang dah ditipu Ustaz. Jadi sekarang ni kita nak bawakan kepada para penonton kita seorang yang berautoriti dalam bidang ni, iaitu Presiden Peguam Syar'i Malaysia. Kita bersama dengan Tuan Musa. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, terima kasih Tuan kerana bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih, sama-sama. Okey, baik Tuan. Bila kita sebut tentang pendakwah selebriti ataupun kita sebut para asatizah pendakwah ini, mereka ini cukup diyakini. Adakah Tuan melihatkan kes-kes ini banyak berlaku di luar sana Tuan? Okey, terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dan pendengar. Sebenarnya kita kena ingat satu perkara, scammer ni dia tak pernah tidur. Tak pernah tidur. Sebab sebelum ni kalau scammer ni, kebanyakan mereka akan menyamar jadi pegawai yang berautoriti, pegawai polis, pegawai mahkamah, ada yang jadi custom dan sebagainya kan. Tapi bila dah terbongkar strategi taktik mereka ni, so mereka tukar strategi tu. Lepas tu jadi pegawai bank pula. Yang terakhir sekali yang kita dengar, mereka jadi ustaz ataupun ustazah ataupun selebriti agama. Dia sebenarnya tujuan dia tu untuk mendapatkan keyakinan kepada mangsa siapa yang mereka nak tipu tu. Sebab bila mutakhir ni, seolah-olah masyarakat kita lebih suka ataupun lebih tertarik kepada golongan-golongan asatizah ataupun ustaz-ustaz ni. So mereka guna tukar taktik, gunakan manipulasi mereka-mereka ni di kalangan selebriti agama dan sebagainya untuk menarik perhatian mangsa lah. Dan satu perkara lagi, kita kena ambil tahu juga bahawa sebenarnya helah-helah mereka ni akan sentiasa bertukar dari semasa ke semasa kan. So, kalau sebelum ni mereka guna helah panggilan telefon, ada yang guna love scam, lepas tu ada satu kes tu kita dengar daripada warga asing, mereka guna black money, dan ada yang kita biasa juga dengar penipuan yang guna parcel kan. Maksudnya bila konon barang sampai, nak dapatkan barang tu kena bayar kan. Lepas tu kita ada juga terima taktik yang ataupun strategi yang hantar teks, WhatsApp ke SMS, email, konon nak minta bantuan dan sebagainya, ataupun ada orang nak bagi duit. Siapa nak bagi duit? Senang-senang kan. So ini kena itulah. Dan kalau ikut apa yang berlaku sebenarnya, perbuatan ataupun scammer ni, dia tergolong dalam jenayah komersial. Oh, jenayah komersial. Jenayah komersial. Kalau kita lihat daripada statistik PDRM daripada 2018 tu, kes tu
sentiasa meningkat dari setahun ke setahun lah. Mungkin saya boleh sebutkan sini, tahun 2018 kita ada tangkapan lebih kurang 13,645 kes. Masya Allah. Ya, dan tahun 2019 dia meningkat lagi kepada 13,835 tangkapan. Dan tahun 2020 meningkat kepada 15,448 tangkapan. Menjadi-jadi. Mungkin Tuan boleh mungkin Tuan boleh cerita daripada sudut undang-undang. Macam saya sendiri pun pernah juga terima kes-kes seperti ini, Ustaz. Ustaz boleh beri nasihat daripada sudut undang-undang ni, bagaimana kita boleh jaga diri kita daripada terjerumus dalam bidang-bidang seperti ini, Tuan Musa? Ya. Yang pertamanya dari segi sikap berhati-hati kita lah. Maksudnya sebenarnya scammer kita dah boleh kesan daripada awal. Bila mereka minta maklumat yang bukan-bukan ataupun kenyataan yang diberikan tu seolah perkara tu tak masuk akal. Contoh nak bagi duit percuma kan, ataupun janji-janji palsu, kata-kata manis yang digunakan tu, dan kadang-kadang kita tak pernah jumpa pun orang tu. So bagaimana kita boleh percaya dengan seseorang yang kita tak pernah jumpa dia, tak pernah berbual dengan dia, tapi tiba-tiba kita nak serahkan duit kepada dia. Itu kena ada kesedaran daripada diri sendirilah. Yang keduanya, kalau katakan berlaku perkara ni, mangsa yang terlibat tu boleh membuat laporan polis, ataupun jika berkaitan dengan telekomunikasi ni, dia boleh adu kepada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan mereka-mereka ni sebenarnya susah juga nak tangkap scammer ni, sebab dia bersembunyi kan. Dia bersembunyi. Tapi kalau katakan dapat dikesan, dapat ditangkap, scammer ni boleh akan dikenakan hukum pertuduhan lah di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan, yang boleh dihukum sehingga penjara 10 tahun ataupun boleh disebat dan juga didenda. So hukuman tu berat, Ustaz. Cuma itulah, kita nak tangkap tu perlu kerjasama banyak pihak, mangsa-mangsa tu. Sebab daripada situlah boleh dikesan bagaimana untuk menjejaki mereka-mereka yang bersembunyi untuk menipu masyarakat di luar sana, Tuan. Tapi masalahnya malulah nak cerita kat orang, Ustaz. Nanti orang kata kita ni bodoh sangat lah. Takkan itu pun kau boleh percaya, Man. Itu salah satu kesan kenapa kita mudah percaya dekat orang tu. Kan? Sebab dia sebenarnya cara ataupun modus operandi yang digunakan tu kadang-kadang terlalu licik kan, sehingga kita masa tu sanggup mengeluarkan diri sendiri ataupun dipergunakan dalam keadaan-keadaan tertentu. So itulah maksudnya bila dah berlaku tu, macam Ustaz sebut tadilah, dalam satu setengah keadaan mungkin kita perlu redha lah dengan apa yang berlaku, sebab itu silap sendiri. Tapi kalau selama-lamanya kita nak meletakkan redha tu berterusan, masa tu dia akan mencari masa yang lain pula. So kena ada tindakan dari segi undang-undang jugalah, maksudnya buat laporan dan sebagainya lah. Maknanya kita kena bagi kerjasama lah kepada pihak berwajib ni lah. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Tuan Musa atas nasihat, pandangan daripada sudut undang-undang itu sendiri. Kita perlu memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan. Kalau tidak seronok lah dia, Ustaz. Dah dapat dapat orang ni pula. Semua kata penonton tanya Ustaz pula tu. Okey. Dan ada rezeki kita jumpa lagi ya Tuan Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Ustaz. Kita dah dapat secara jelas. Maknanya nampak sangat peliknya apa yang dia cakap tu. Abang kata Tuan Musa tadi. Nampak macam tak masuk akal. Dekat situ kita dah boleh trace macam mana mereka ni bakal scam kita. Baik, kita nak jawab soalan penonton kita di Facebook sebentar tadi. Laila Dila Rosa ada bertanyakan satu soalan. Ya Ustaz macam mana kita nak mengelak dan menghindarkan diri dari menjadi mangsa penipuan secara atas talian supaya tidak ditipu, dan apakah punca utama menyebabkan seorang itu mudah menjadi
mangsa. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih ya. Dan bila kita dengar tadi perbualan kita daripada dengan Tuan Musa beliau sendiri walaupun adalah yang mahir dalam undang-undang, nampaknya jalannya adalah membina kesedaran kepada kita supaya tidak menjadi mangsa. Kerana apabila kita menjadi mangsa, proses untuk dapat balik duit yang kita dah lepas tersebut, kalau kita kata nak kata mustahil tu tidaklah, tetapi menjadi sangat sukar ya. Jadi itu yang pertama yang kita kena nampak ya, bahawa kalau kita dah menjadi mangsa, untuk dapat balik duit yang kita kumpul sejak sekian lama tersebut akan menjadi satu yang sukar sangat-sangat sebenarnya ya. Dan sebab itulah tadi juga Tuan Musa pun dah bagi kita beberapa panduan untuk menjawab soalan daripada Laila Dila Rosa kan. Yang pertama sedar, yang kedua awas, ketiga bersedia. Yang saya kira antara yang penting adalah kita mesti mengambil masa. Kalau setiap satu-satu panggilan yang sifatnya adalah mendesak untuk dalam masa yang cepat, itu adalah memang ciri scammers ya. Walaupun tadi kita kata kita andailah tadi macam contoh Kak Yat katakan ya, simpati pada orang, kita sebenarnya andaikan dia tengah baring tidur seronok ya, sebenarnya buat karangan, buat esei yang memang menyebabkan kita simpati, yang kita sangka dalam kepala kita kat sini dia dalam keadaan sengsara, sebenarnya dia dalam keadaan aman, damai, seronok, sedang mentertawakan kita. Jadi kalau itu kita sedar, maka kita kita sedar perkara tersebut, kita akan ambil masa ya. Sebab penipuan biasanya dia akan nak masa yang cepat. Dan yang seterusnya adalah kita mesti kongsi dengan orang lain. Ya, berkongsi dengan orang lain mengurangkan ruang untuk kita itu menjadi menjadi mangsa tadi. Maknanya titik lemah mangsa tersebut bila kita kongsi dengan orang lain. Saya tanya pandangan Dai Aiman, Dai Aiman macam mana? Dai Aiman kata, saya pun pernah dapat mesej yang macam ni kata. Selamat tanya. Nasib baik tanya ya. Baik. Sebab simple je betul ya, sebab kata cerdik pandai, keju percuma, cheese yang percuma tu ada kat mana? Kat mana ya Ustaz Dekat perangkap tikus. Itu saja tempat dia. Jangan, maknanya takkan tawaran bagus-bagus melainkan kat situ ada perangkap ya. Jadi kalau kita sedar hakikat tu, maka insya-Allah tak semudah itu ya. Dan kita akan kena bersedialah. Sebab bersedia tadi sebenarnya ada juga lahir dan batin. Sebab dia orang mungkin menggunakan hypnotize kita, telefon menggunakan hypnotize, dan boleh juga berlaku mungkin menggunakan cara-cara sihir ya, walaupun kita dah tahun new millennium, tapi rupanya mereka apa saja jalan termasuk kaedah tersebut. Tapi tawaran untuk panggilan ini je tau. Kalau awak tak terima untuk panggilan ini, panggilan berikutnya awak dah tak dapat dah hadiah ni. Sebab ini special untuk awak seorang je. Jangan cerita kat orang lain. Kita pun tak teragak-agak Ustaz, terus kita buat transfer tersebut Ustaz tapi kalau ada tawaran keju percuma dekat shopping komplek tu, jangan tak ambil pula. Okey, saya sukalah Ustaz bila Ustaz buat satu analogi dalam kita berhati-hati dalam perangkap si jahat ini. Baik Ustaz, kita nak tanya satu soalan lah daripada sahabat kita ni. Kita nak bersama dengan Pak Su Li Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Dai yang dihormati. Semoga dalam rahmat Allah SWT. Soalan saya, adakah keadaan persekitaran dengan wabak penyakit yang melanda di samping hilangnya pekerjaan menyebabkan seorang yang terdesak melakukan penipuan demi meneruskan kelangsungan hidup, ditambah pula dengan tanggungjawab menjaga anak keluarga tanpa memikirkan bahawa ianya haram dan salah di sisi agama? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Saya pernah dengar satu kisah tu ya, kedai tu dipecah masuk Ustaz. Apa yang hilang adalah bukan duit, tapi yang hilang itu beras dan minyak masak Ustaz. Jadi bila tengok keadaan seperti itu, Allah kesian pula. Kalau tahu kita bagilah ayam sekali Ustaz. Jadi mungkin dalam keadaan ini terdesak, sanggup melakukan penipuan demi nak sara keluarga. Macam mana Ustaz ya? Allahu Akbar ya. Sebab tu saya kira mungkin saya jawab ni lain sikit lah. Sebab itulah Rasulullah bila berhijrah, Rasulullah dalam apa yang Nabi rancang bukan sekadar membina iman ya, bukan sekadar membina iman manusia, tetapi Rasulullah membina bumi yang ada supaya bumi tersebut berpotensi. Nabi bina sumber duit
pasar, supaya pasar itu berjalan tidak menzalimi orang lain. Sebab kita tahu bila berlaku sesuatu krisis keuangan, maka dia akan pergi kepada keuangan itu sendiri, maka dia akan menyebabkan jenayahnya berlaku. Betul. Pertambahan jenayah akan berlaku. Dan sebab itulah kita kenapa kita bercakap, kerana kita sedang berada dalam keadaan itu. Supaya semua, saya dan semua para penonton Tanyalah Ustaz sedar, kita dalam keadaan yang mana penjenayah lebih terdesak, lebih terdesak, dan menggunakan apa cara sekalipun. Dan salah satunya yang tadi Tuan Musa pun sebut adalah sekarang mungkin mereka tengah menggunakan para asatizah, dan lepas kita berjaya mungkin menyedarkan orang, dia akan gunakan perkara yang lain pula kan. Dan Nabi SAW balik pada hijrah tadi, ialah bila dalam keadaan gawat, maka yang berlaku adalah tidak kestabilan politik. Maka sebab itu Rasulullah menulis perjanjian supaya orang-orang menjadi amanah kepada perjanjian dan mengikat perjanjian tersebut. Jadi saya kira Pak Su Ramli bila kita faham perkara tersebut, kita kena menyelesaikan secara menyeluruh, kerana kita tak boleh menganggap ini, sebab dalam Islam tidak ada yang dikatakan menghalalkan cara. Maksudnya dengan sebab kita susah, maka halallah kita mencuri. Mencuri tetap mencuri dan dia tetap bersalah dan dianggap dosa. Maka sebab itulah masyarakat patut menjadi masyarakat yang saling support, membantu sesama kita. Dan inilah saya kira di zaman Rasulullah peringkat awal para sahabat semua susah, tetapi kenapa mereka dapat tampung rasa susah mereka? Kerana mereka tahu bahawa orang lain akan membantu mereka, orang lain akan menyelia mereka pada ketidakmampuan ketika itu. Baik Ustaz, macam kalau kita di sekolah kita Ustaz kita ada buka satu pusat food bank, dan kalau kita lihat masyarakat sekarang dah celik mata untuk membantu banyak barang-barang yang mereka sendiri letak di tempat food bank tu untuk diberikan kepada orang yang memerlukan. Jadi itu peranan kita sebagai masyarakat, sebagai kejiranan untuk saling bantu membantu. Tidak sempurna iman seorang tu kalau ada kita dalam keadaan kekenyangan tapi masih lagi ada dalam keadaan kelaparan. Baik Ustaz, kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook ni Ustaz. Boleh kita raikan Ustaz? Okey, kita bersama dengan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, dai dan warga Tanyalah Ustaz. Adakah isu penipuan di sosial media yang menggunakan nama para asatizah dan ustaz dan ustazah adalah satu cara Allah mahu menguji para pendakwa ini menghadapi fitnah akhir zaman? Terima kasih atas pencerahan. Okey, baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh pandangan Ustaz lah. Mungkin itu daripada sudut pemangsa, tapi bagaimana daripada sudut Ustaz ni? Silakan Ustaz. Baik, saya suka sebenarnya apa yang tadi Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman sebutkan sebenarnya sebab pada para asatizah dalam konteks scammers ni, asatizah sekarang adalah bukan mangsa. Mangsanya adalah orang ramai. Mangsanya adalah orang ramai. Jadi para asatizah ini kena membantu, para asatizah mungkin terjejas dari sudut apa yang dikata dalam syariah adalah hifzul mal. Maaf saya, hifzun nafas. Hifzun nafas maknanya menjaga diri. Jadi insya-Allah nanti mungkin kita sempat sambung lepas ni agaknya. Okey, baik Ustaz. Jadi apa yang paling penting sekali, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita ni, orang kata tak lari daripada ujian Ustaz. Hatta pendakwa-pendakwa sendiri, Ustaz sendiri pun dapat tenang je, tapi sentiasa diuji Ustaz kan. Okey, baik para penonton, terima kasih atas kesetiaan anda menonton Tanyalah Ustaz. Kita berakhir di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bertemu selepas ini.
Baiklah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Baik, kita dalam topik penipu dalam bab akhlak, yang mana kita nak pastikan hari ini kita tidak lagi ditipu oleh skamer-skamer di luar sana. Sebab apa? Mereka sedang memerhatikan kita. Especially penonton-penonton Tanyalah Ustaz ni kan baik-baik. Tak apalah, bagi je lah, apalah salahnya. Jadi Ustaz, saya ada satu saya setiap tahun saya akan buat korban di luar negara lah, di Afrika, dan kalau sebelum musim pandemik ni saya akan pergi ke sana setiap tahun Ustaz, untuk mengadakan program korban di sana. Jadi baru-baru ni saya ada iklan lah untuk menawarkan kepada orang ramai tentang program korban di sana. Lepas tu Ustaz bertalu-talu datang kepada saya. Ustaz, ni betul ke scam Ustaz? Ni betul ke scam Ustaz? Ramai pula yang tanya. Dai betul ke ni? Ni scam ke betul ni? Jadi Ustaz punya pandangan Ustaz. Ramai pula orang tanya, takkanlah macam ni pun nak scam juga. Apa pandangan Ustaz tentang orang yang suka-suka tanya sangat ni? Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Dai Aiman ya. Saya kira itulah matlamat kenapa kita buat program ini. Maksudnya segmen ini maksudnya adalah supaya orang bersikap untuk berhati-hati. Dan salah satu caranya yang betul adalah dengan bertanya. Jadi bagi para penganjur, sebab asatizah kita memang ada madrasah dia, mungkin macam Dai Aiman tadi ada buat program dia, dan kita memang minta supaya kita double check, tanya sendiri kepada kita supaya kita dapat sahkan perkara tersebut. Yang kita takut adalah tanpa tanya terlebih dahulu dan bagi tahu, Ustaz, alhamdulillah kami dah bersama dengan Ustaz dalam satu skim pelaburan yang diiklankan. Saya dah masuk 5,000 dah skim pelaburan Ustaz. Alhamdulillah, dia syukur dapat bersama dengan Ustaz. Jadi yang tu kita tak nak Tak nak okey. Tak nak, kenapa? Sebab dia masuk dulu tanpa tanya. Jadi kalau orang bertanya Dai Aiman kepada kita, itu satu benda yang memang sangat positif. Dan itu yang perlu kita educate masyarakat kita supaya berhati-hati. Salah satunya adalah dengan bertanya langsung ataupun tengok yang kita kata tadi, ada apps Truecaller lah, betul atau tidak maklumat-maklumat tersebut. Jadi kalau kita boleh didik masyarakat, saya lah maksudnya masyarakat tu saya juga mendidik untuk sentiasa double check, maka insya-Allah kita harap kesempatan sebab ada ustaz yang memang dia buat benda betul dan kemudian ada yang penipu. Jadi kita nak yang memastikan bahawa yang betul berjalan, yang menipu itu dapat kita atasi. Maknanya ini satu poin penting yang Ustaz sampaikan kepada kita, double check. Tak rugi pun Ustaz double check call je. Ni betul ke? Ni betul ke? Double check itu yang paling penting supaya kita tidak ditipu lagi. Baik, kita ada sahabat kita di talian, boleh kita raikan Ustaz? Kita bersama dengan Puan Supina Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Puan, dipersilakan. Ya, macam ni saya nak kongsikan pengalaman lah untuk kena juga. Silakan. Macam ni kena berhati-hatilah sebab kami ni ada homestay. Lepas tu biasanya kita akan belas kasihan lah, ada seorang tu dia datang naik motor, dia merayu supaya dia nak sewa dalam seminggu lah. Okey. Rupa dalam seminggu tu dia ambil perhatian apa yang kekurangan kat rumah kita ni. Lepas tu dia kata, rumah ni mau kena ganti zinc ni, kena banyak ni. Nanti pekerja dia datang, dia kata. Lepas tu kita pun dah terkena kan, dia bawa ni pergi dekat ni. Bank lah, keluar lah duit kan. Itulah syukur kepada Allah sebab apa? Dia tak bawa kereta tu dan tak bawa lah suami tu tadi pergi larikan kan. Syukur sangat pada Allah. Lepas tu tapi terkena lah. Lepas tu barangnya pun tak sampai, orangnya pun dah hilang. Allah. Nak tanya Ustaz, Ustaz macam tu ada ke kifarah ke ataupun kesilapan kita ke ataupun ujian dari Allah Ustaz? Bagaimana kalau kita tak halal ke, nanti kita akan disoal ke di akhirat nanti Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sukalah Puan Supina ni. Sebab apa? Bila sesuatu berlaku pada dia tu, dia menyalahkan diri dia balik. Maknanya mungkin ini atas kesilapan ke ataupun kifarah kepada kita ke ataupun Allah nak tegur kita ke Ustaz. Mungkin perkara ini berlaku kepada kita juga Ustaz ya. Persilakan Ustaz. Baik, soalan Puan Supina Puan Supina tadi
dia sebenarnya 3 soalan terus, ya. Cuma dalam masa yang pendek je kan. Berdasarkan pada pengalaman ujian yang berlaku ya. Okey, adakah dia ujian? Ya, sebab ujian ni definisinya adalah semua yang kita rasa tak senang. Maaf saya. Semua benda yang dianggap sebagai orang kata apa dia? Sebab senang dan tak senang adalah ujian. Semua benda adalah ujian. Jadi kalau lah Puan Sufina tadi rasa tak senang, itu pasti ujian. Jadi adakah dia ujian? Of course ujian. Kalau orang tak tipu kita pun ujian. Orang tak bagi duit kita, ujian. Orang bagi duit kita, ujian. Sebab hidup ni adalah tempat ujian. Duit banyak pun ujian juga. Jadi soalannya, adakah saya diuji? Memang kita semua diuji. Kan? Okey, kemudian adakah kafarah? Kafarah ni adalah sesuatu ujian yang kita belajar daripadanya dan kita redha untuk mengambil pengajaran daripadanya, maka dia jadi kafarah. Dan kafarah ni bukan satu benda yang aib. Ya, bukan lah ni kafarah dosa saya lah ni. Tak, kafarah adalah satu benda yang positif. Artinya penghapusan dosa adalah benda yang paling positif. Sebab benda yang paling negatif adalah dosa tu kekal bersama dengan kita ya. Jadi pada kita cuma yang penting sekali adalah belajar daripada apa yang telah berlaku, supaya kata Nabi kita tak masuk ke dalam lubang dop yang sama berkali-kali ya. Kalau masuk lubang dop lain pula mungkin tak apa. Tetapi kalau masuk yang sama berkali-kali. Jadi sebab itulah scammers ini memang dia tadi banyak dia punya cara-cara dia. Takut nanti digunakan nama ustaz, dah tak ada nama ustaz, nak guna pula nama orang lain. Tetap juga dengan kaedah-kaedah yang kita katakan tadi perlu dijadikan sebagai pedoman untuk kita berhadapan dengan scammers yang tak pernah tidur, sama ada bergerak dalam bentuk yang licik ataupun mungkin bergerak secara fizikal tadi, pergi duduk ya, kemudian menjadi menawarkan sedangkan dia adalah sebuah tipuan. Ada satu keadaan Ustaz yang ni kita rasa macam lucu juga. Sebab apa? Ada satu kereta ni, kereta buruk lah juga kan. Dia datang di hadapan kedai kita Ustaz. Dan ketika itu kita ada ruangan food bank. Jadi mula-mula keluar seorang Ustaz. Dia ambil beras, dia ambil gula apa semua, dia masuk dalam kereta. Keluar pula orang kedua. Keluar kedua. Sampai 5 orang dalam kereta tu keluar, ambil barang-barang. Saya rasa dia boleh buka kedai runcit satu lagi lah Ustaz. Banyak sangat dia ambil tu. Jadi Ustaz, yang tu kita tak kisah lagi. Kita tengok dekat CCTV Ustaz, benda ni berlaku hampir setiap hari. Jadi kita perlu berhati-hati dengan golongan-golongan yang cuba ambil kesempatan atas kebaikan orang lain Ustaz. Jadi kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook, Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Ada di antara ustaz-ustaz dan penceramah-penceramah sendiri memberikan nombor akaun dan nama penerima dalam setiap ceramah dalam talian untuk mudah menyumbang. Dipaparkan dekat bawah tu Ustaz. Biasa kalau ceramah online ni kan. Adakah dengan perbuatan tersebut memudahkan lagi skamer menggunakan nama ustaz dan penceramah-penceramah tersebut untuk menipu? Mohon penceramah ustaz, terima kasih, hashtag biar tahu, jangan keliru. Maknanya maklumat, sebahagian maklumat tu dah ada Ustaz. Nombor akaun ni, adakah ianya bahaya? Silakan Ustaz. Ya, kita boleh kata sama ada ustaz tu paparkan nombor akaun, ustaz tak paparkan nombor akaun. Tuan Haji Makno contoh tadi kan, siapa tak kenal Tuan Makno Sulaiman ya, tak pernah paparkan nombor akaun dia ya, tetapi tetap digunakan oleh scammer. Jadi maknanya sebenarnya siapa saja ada nombor akaun atau tak ada nombor akaun, sebab tu yang penting bukan pada nombor akaun, kita yang memastikannya. Double check yang Dayang Aiman katakan sebentar tadi. Okey, baik Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi tahu kepada kita lah Ustaz mungkin amalan ataupun pendinding ataupun zikir-zikir yang boleh kita amalkan untuk menghindarkan diri kita daripada ditipu. Mungkin penonton-penonton kita pun nak tahu. Kalau nak tahu, terus bersama dengan kami sehingga ke akhir siaran. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita berehat seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin.
Terpedaya pada dunia, pentas ciptaan manusia, terlupa pada segala, mengikut nafsu semata, membiar syaitan beraja di hati dan juga jiwa, mengejar dunia penuh debu dosa. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan lagi kita diperdaya dengan dunia. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita di talian nak bersama dengan Ustaz. Boleh Ustaz? Kita raikan, kita bersama dengan Tuan Haji Tukinun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan Da'i. Alhamdulillah, dapat juga hari ni ya Tuan Haji. Kita lah, Alhamdulillah. Reti. Silakan. Ini persoalannya Ustaz dan Da'i ya. Saya nak minta betul ke atau boleh dikatakan Ustaz. Kalau kita nak mengelakkan daripada kena tipu, kena kita jangan layan. Maknanya kalau tak kenaan kita sampaikan saja. Contoh lain juga, contoh. Saya kena ambil dia di ATM lah Ustaz kan. Saya tengok ramai-ramai lah. Dia saya dah nak keluar, ada satu abang Allah tu jumpa saya. Boleh tak pinjam RM10, saya tak ambilkan tambang. Saya kata, tengok lawa, kacak, macam mana boleh tak pinjam. Tapi saya tak layan Ustaz. Jadi maknanya, minta maaf, saya pun keluar. Saya selamat Ustaz. Adakah boleh cara yang macam ini Ustaz ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sukalah orang kata teknik yang digunakan oleh Haji Tukinun. Jangan bagi ruang. Apa pandangan Ustaz? Ya. Itu sebenarnya kalau panggilan, email, apa saja, kita jangan bagi ruang. Jangan rasa kita nak test power. Sebab takut dia lebih licik berbanding kita dan akhirnya tak sedar kita termakan. Jadi Tuan Haji Tukinun, saya kira itu satu kata-kata kunci untuk kita semua. Jangan layan dan jangan ambil supaya ambil masa untuk melayan. Banyak lagi benda-benda lain yang kita perlu lakukan, insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Jadi sahabat kita, saya pernah ada satu pengalaman Ustaz. Saya nak menjual kereta lama saya lah. Bila saya jual kereta, saya iklan di laman Sesawang lah. Jadi ketika itu Ustaz, ada orang ni dia kata dia daripada luar negara, daripada negara jiran kita. Dia kata saya nak beli kenderaan ni, tapi saya tak boleh nak pergi ambil kereta tu. Saya jual dengan harga 5,000 je. Dia nak bayar dengan harga 7,000 Ustaz. Jadi keadaan itu dia kata, tapi dia kena bayarkan dulu kepada orang yang nak tukang ambil kereta ni RM2,000. Jadi macam-macam cara mereka nak buat untuk menipu kita. Jadi berhati-hatilah bila kita meletakkan nombor ataupun apa saja maklumat kita di laman Sesawang. Baik, kita ada pemanggil di talian Ustaz. Kita nak bersama dengan sahabat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i. Okey. Dipersilakan Puan. Saya nak tanya macam mana kita nak elak penipuan dekat, contohnya minta jemaah kat masjid, kat kedai makan, kita nak ambil pahala tapi kesempatan. Okey. Itu soalan saya. Baik, di masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul jugalah Puan. Sebab kalau di masjid ataupun di kedai-kedai kan kadang-kadang ada tabung-tabung saya. Dalam keadaan tu pun mungkin ada orang yang cuba ambil kesempatan. Macam mana kita nak elak tu Ustaz? Baik, saya kira yang terbaik kita ialah kan dak mayaribuk ila ma la yaribuk. Tinggal perkara yang kita rasa ragu-ragu kepada yang tak meragukan. Supaya kalau kita bagi insya-Allah dapat pahala. Tetapi sebab ada keraguan-raguan tersebut yang ataupun dalam sudut lain kalau dia menipu, kita memberi ruang penipuan untuk dia banyak menipu orang lain. Jadi kita sendiri ambil pendekatan pergi pada tempat-tempat yang pasti. Ya, yang pasti tu biasanya adalah jangan lupa adik-beradik kita, sepupu-sepupu kita, saudara kerabat kita, jiran kita yang susah. Lebih utama. Itu lebih utama yang kita tengok, kita bagi pada mereka. Ya. Dan kemudian masjid-masjid, surau-surau, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang memang kita tengok dia beroperasi. Kita cek betul-betul dan bagilah. Ya. Jangan bagi secara rambang sebab insya-Allah pahalanya dapat kepada kita, tetapi kita takut mengembangkan lagi peluang si penipu yang letak kat luar bank kan. Kadang-kadang kita tak pasti dengan kotak dengan tongnya. Lebih baik kita pergi pada tempat yang pasti.
Okey, baik Ustaz. Kita ada pemanggil terakhir ni Ustaz. Di hujung-hujung ni semakin hangat. Tapi takkan nak tambah lagi setengah jam kot. Okey, Tuan Haji Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, sudah baik. Dipersilakan. Okey, soalan saya begini bunyinya. Mengapakah menjadi faktor utama di kalangan pesara-pesara selalu menjadi mangsa skema? Apakah ini salah satu hala tuju kumpulan tersebut? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Ismail, maklumlah duit pension kan banyak kan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Tuan Haji Ismail sebagai membangkitkan mungkin yang mengantuk tadi. Ya, sebab pesara aku rupanya kan. Tadi tanyalah Ustaz. Okeylah, ramai lagi orang tanya Ustaz kan. Jadi betul, sebab kena tahu betul bahawa kita sedang diperhati, ya, setiap pesara. Sebab scammers ni dia bukan pergi pada budak yang TikTok tu. Sebab dia tahu budak ni takkan banyak bagi duit kat dia. So sebab itu dia akan pergi kepada orang yang memang ada duit. Satu baik, yang kedua orang yang berduit. Jadi setiap orang yang berduit lebih-lebih lagi kena menjaga supaya semua yang kita sebutkan daripada tadi, sedar, awas, bersedia lahir batin, ambil masa, ya, kongsi dengan orang, sentiasa ada maklumat sebelum kita nak berurusan. Ya, bukan nak keluar duit lagi, nak berurusan itu pun kita kena melalui proses tadi. Ya. Kalau tidak, sebab kita dah tengok statistik, rupanya orang yang bijak, orang yang pandai, ya, pesara-pesara kita ialah orang-orang yang terpelajar, tetapi juga menjadi mangsa. Tapi orang lama ni lah, ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, dia orang ni cerdik Ustaz. Dia orang tanam, orang kata tanam dalam bumi. Istilahnya mungkin dia orang beli aset dan sebagainya untuk menyelamatkan duit mereka Ustaz. Mungkin Ustaz, kita nak raikan soalan terakhir lah bersama dengan sahabat kita Muhammad Izzuddin. Jika kita dengar berita-berita di kaca TV, televisyen dan radio, kita mendengar berita orang yang mempunyai jawatan yang tinggi sentiasa menjadi mangsa skema. Apakah faktor-faktor yang memudahkan scam ini bermerajalela dengan perbuatan menipu, terutamanya di musim COVID-19 ini Ustaz? Dan mungkin Ustaz boleh bagi juga amalan-amalan yang boleh kita lakukan, orang kata, untuk mengelakkan daripada penipuan ni Ustaz. Baik, sebab itu saya kira macam kita bincang tadi, dari Aiman, ya. Dunia ini macam safari, ada singa yang sedang sembunyi, dan sebenarnya yang berjawatan yang berjawatan tinggi dan segala macam, itulah sebenarnya rusa-rusa yang paling gemuk. Yang sebenarnya dialah yang menjadi mangsa, dia menjadi perhatian mangsa tersebut. Cuma kalau tak dapat itu, barulah dia cari hak yang tak ada jawatan, tak ada duit, ya. Jadi sebab tu maknanya tidak ada orang yang boleh ambil ringan bahawa ini tak ada kena pada aku. Dan kita harap betul-betul, ya, tanyalah Ustaz pada kali ini dapat menyedarkan semua para penonton yang setia ni supaya melalui semua proses tersebut, kerana kita tak reda, tak suka untuk menjadi mangsa kepada penipuan yang sangat dibenci oleh agama, yang dosanya sangat besar, dan kita tak nak terlibat bersama dengan mereka. Dan sebab itulah Dai Aman kata last kali tadi, ya, kalau kita tengok Nabi SAW, kata Ummu Salamah tidak keluar daripada rumah melainkan Nabi berdoa pada Allah, menadah tangan Nabi berdoa pada Allah, Allahumma a'udzubika an adil au udal au azil au uzal au adlim au udlam au ajhal au yujhal alayya, ya, dalam Sunan Abu Dawud. Dan nak bagi tahu, Nabi ni maknanya sebelum kita itu ditipu oleh orang, kita harap kita tak ditipu oleh orang. Baik Ustaz, maknanya kita boleh amalkan doa ni Ustaz. Tapi orang kata Ustaz, kita melihatkan bahawa kadang-kadang kita sendiri pun skamer Ustaz. Kita sendiri pun skamer. Maksudnya saya lah, sebagai seorang ayah, kadang-kadang skamer kepada anak-anak. Janjikan macam-macam. Ini kalau buat ni, rajin apa semua, kemas apa semua, papa akan belikan mainan. Akan belikan robot dan sebagainya. Tup tak beli. Skamer juga kita kadang-kadang. Begitu juga kalau kita tengok, bukan setakat kita, mungkin bahagian pimpinan menjanjikan bulan dan bintang. Tapi bila mana mendapat jawatan, tidak dilunaskan seperti yang dijanjikan. Apa pandangan Ustaz? Skamer.
Skema juga. Okey. Satu benda, sebab itulah itu lebih besar lagi ya. Itu lebih besar lagi. Maknanya apabila kita berjanji, janji itu yang menyebabkan orang terumpan untuk mempercayai kita, sedangkan kita tidak melaksanakan, itulah sebesar-besar penipuan. Dan pastinya menjadi mudarat. Kalau ayah tadi, mudarat untuk anak tersebut, kepercayaan, jiwa, apatah lagi kalaulah kita kata dalam kampung, dalam daerah, dalam negeri, dalam negara, tentulah mudaratnya lebih besar. Sebab itulah setiap mereka yang ingin untuk melaksanakan apa saja amanah, maka berpeganglah dengan prinsip, di atas prinsip kebenaran, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah anak-anak kita, keluarga kita semuanya akan selamat insya-Allah. Ada penonton kita ni Ustaz, dia nak dengar sekali lagi lah Ustaz, doa tadi. Dia kata tak sempat nak salin. Mungkin Ustaz boleh bagi tahu doa tadi dan juga apa maksud dia Ustaz. Okey, doa yang tadi ya, kita pun nak cepat lah kita ya. Okay. Baik, doa tadi dalam Sunan Abu Dawud ya. Kalau mungkin sampai ada kitab di rumahnya, hadis yang 5094 daripada Ummu Salamah, Nabi SAW berdoa sebelum keluar daripada rumah tentang ya Allah, jauhkanlah aku daripada aku ni daripada aku sesat dan aku itu disesatkan. Aku menyesatkan orang dan aku tu disesatkan oleh orang ya. Aku menipu ataupun aku ditipu oleh orang. Aku menzalimi ataupun aku dizalimi oleh orang ya. Ataupun aku jahil ataupun aku dijahilkan oleh mereka. Jadi doa itu sebenarnya jawapan kepada apa yang Da'i Aiman sebutkan tadi. Itulah pendinding sebenarnya ya. Sebab burung tak akan dapat kita tangkap melainkan ada denak. Sedikit rasa menipu kita itulah menjadi denak kenapa penipu datang kepada kita. Kita ingatkan penipu itu yang penipu, tetapi penipu yang ada dalam diri kita. Jadi sebab itu kena buang denak tersebut ya. Dan syaitan akan datang kepada kita apabila syaitan dalam diri kita ada. Mungkin ada kata-kata akhir daripada Ustaz kepada seluruh para penonton supaya tidak lagi di-scam, tidak lagi ditipu Ustaz. Silakan. Baik, alhamdulillah semua yang saya kasih sekalian, kita dalam hidup dijaga oleh agama kita, maka kerana itu scammers adalah satu perkara yang memang sangat dilarang dalam agama, dan kita tak nak dalam keadaan gawat dan susah ini kita membentuk ramai lagi mangsa. Maka penting yang kita katakan tadi, mengambil tindakan yang sebaik-baik mungkin insya-Allah. Double check. Lagi apa Ustaz? Kita double check, kongsi dengan orang, ambil masa, jadi orang bermaklumat terhadap apa yang dia sebut, dan insya-Allah bersedia lahir dan batin. Kan? Okey, terima kasih Ustaz. Jadi kita dah cukup faham dengan perkara ini. Mungkin Ustaz boleh ketuai bacaan doa penutup kita Ustaz. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan berpisah kami sebentar nanti berpisah orang yang terjaga, terpelihara, bahkan diampun dosa kami ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami mendadah tangan merasakan kelemahan kami ya Allah, untuk kami dibantu menghadapi wabak ini ya Allah. Angkatlah wabak ini segera daripada bumi ini ya Allah. Angkatlah wabak ini segera daripada bumi ini ya Allah. Dan bantulah seluruh kami ya Allah agar terus diberikan keamanan, diberikan kedamaian, diberikan kekuatan iman yang berterusan ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami kuat iman kami atas kebaikan ya Allah, dan jadikanlah sesiapa pun yang memimpin kami ya Allah di kalangan mereka-mereka yang bertakwa dan beriman ya Allah. Allahumma Rabbana, tolonglah ayah dan ibu kami, angkat darjat mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Az-Zur Ramli atas penjelasan berkaitan dengan tipu. Jangan tipu. Jangan tipu orang supaya kita tidak juga ditipu. Betul Ustaz Okey, baik. Esok kita ada bersama dengan sahabat saya Da'i Hadori dan juga panel Ustaz Jafri Abu Bakar bagi membincangkan topik berkaitan dengan sahabatku seperti bintang. Temu janji kita esok. Saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.